Pengundi sudah nak minta. Pengundi sudah mengundi dan minta perubahan. Dan ini indication yang diberi sejak pilihan raya ke-12 ini menyebabkan timbulnya Suruhanjaya yang baru. Suruhanjaya yang lama banyak lagi perlu diubah. Yang pertama ialah Election Commission. Sistem pilihan raya ni, kita ada satu kerusi 5,000 pengundi, satu kerusi 120,000 pengundi. Kerusi yang 5,000 pengundi jamin boleh dimenang oleh parti pemerintah. Yang di mana parti pemerintah tak boleh menang, dia buat sampai 120,000 pengundi. Kalau disamaratakan, misalnya satu kerusi parlimen 50,000 pengundi, Barisan Nasional tidak boleh memerintah. Tapi semasa diadakan persempadanan semula, dia memberikan kebebasan kepada semua orang, melahirkan perasaan, menolak sekiranya Suruhanjaya itu tidak betul. Nak tolak macam mana? 92% dari kerusi parlimen Barisan Nasional. Pasal tu hari ini Barisan Nasional tidak ada lagi 2/3 majoriti. Jadi kalau dia nak ubah sekarang tak boleh. Mungkin Raja. Jadi saya melihat begini pula. Selain daripada komisen-komisen ni, bagaimana pula kalau kita beralih kepada media umpamanya? Media sekarang begitu cukup terbuka. Bermakna keterbukaan kerajaan kepada media sendiri untuk menyuarakan apa sahaja pandangan media. Umpamanya, akhbar politik begitu banyak sekarang ni. Ada harakah, ada keadilan, ada roket dan sebagainya. Jadi, apakah ini satu benda yang baru, bahkan lama-lama blog umpamanya? Begitu banyak sekarang. Bebas untuk bersuara. Bagaimana Raja melihat perkara itu? Tapi semua akhbar perlu lisens. Apa sebab kita perlu melesenkan akhbar? Apa pasal kita tidak hapuskan lesen? Siapa nak buka surat khabar, buka. Kita go on free market. Jadi akhbar yang viable, survive. Yang tidak viable, dia akan bankrupt. Itu mungkin dia akhbar ni tertakluk kepada akta syarikat, tak begitu Raja? Tak. Dia mungkin blog, mungkin satu benda yang baru. Printing Press and Publication Act, akta cetak. Kita kata sekarang kita terbuka, kita berbenarkan surat khabar, tapi surat khabar kena minta lesen. Suara Keadilan 10 tahun baru lulus lesen. Tak sampai sebulan. 10 tahun. Maknanya kerajaan itulah pulun meluluskan lesennya, tak begitu? Why do we need license? Sebab apa kita perlu license? Sebab apa kita perlu license? Jangan kita lesenkan surat khabar. Kita beri bebas siapa nak buka surat khabar, buka. Kalau ada duit, buka surat khabar. Kalau bankrupt, bawa ambil pasal. Kalau blog? Blog boleh bila saja. Blog dia nak cuba lesen tapi dia tak boleh lesen. Kalau ada satu cara dia lesenkan blog, dia akan lesenkan blog hari ini. Baik. Kita berhenti seketika saja. Kita sambung selepas ini. Silakan. Saya rasa ramai orang mengatakan dia sebagai anti-establishment lah apalah semua. Tapi saya rasa beliau bukanlah boleh dikatakan sebagai anti-establishment, sebab kadang-kadang tulisan beliau ada juga yang menyokong kerajaan, dan juga kadang-kadang ada yang beliau tak puas hati dengan pembangkang. Dia nak kata dia ni anti pembangunan, taklah, sebab I think dia tu an educated person. So kenapa dia nak anti pembangunan kan? Anti kerajaan tu, I would say dia cuma bagi dia punya pandangan dalam blog peribadi dia. Jadi it's a personal view. Saya rasa dia ni seorang bloggers yang menyedarkan masyarakat. Saya rasa bukan dia anti kerajaan. Saya rasa dia sepatutnya orang di keliling dia sedarlah apa yang berlaku di sekeliling kita lah. Especially berkenaan dengan politik kan. Kembali semula. Raja telah mendengar itu. Itu pandangan man on the street atau rakyat melihat, membaca blog, dan mereka menganggap Raja tidak anti kerajaan. Jadi soalan saya sekarang ni, pada pandangan Raja sendiri, what is good governance? Good governance is a very broad. Kalau kita nak cover dalam 5 minit, kita tak boleh cover good governance. Good governance tu meliputi berbagai-bagai faktor. Dan satu dari good governance ialah separation of powers. Jadi sekarang kita ada legislative, kita ada executive, judiciary, dan kita ada satu lagi ekstra, iaitu monarki. Dan kalau empat-empat ni boleh bergerak independent, parallel, dengan tidak ada overlap, we can get good governance. Jadi good governance termasuk transparansi, termasuk kita hapuskan corruption dan sebagainya. Itu satu benda yang luas. Tapi tidak boleh dicapai setakat ni, oleh kerana
20 tahun, 30 tahun kebelakangan ni, independence judiciary, independence even parlimen misalnya. Ahli parlimen terpaksa mengundi ikut parti lain, ikut kehendak parti. Kalau ahli parlimen misalnya berasa yang sesuatu cadangan dari pihak pembangkang tu wajar disokong dan dia sokong, dia akan diambil tindakan disiplin atau dibuang parti dan sebagainya. So how to get good governance bila kita tidak ada independence? Jadi kebanyakan good governance tak theoretical saja. Mungkin andaian-andaian saja. Everything starts from theory. Agama starts from theory. Dari teori kita dapat praktikal. Saya tanya pada Raja sendiri, negara manakah yang kita boleh ambil contoh kalau adalah yang mengamalkan good governance ni? Probably Sweden. Contoh sebabnya? Dia ada kebebasan, dia tahap corruption kalau tidak zero pun almost zero, dan mereka memberi penuh kebebasan. Tapi ada ke Malaysia sanggup sebab kebebasan, misalnya kebebasan agama termasuk kebebasan keluar Islam. Kita sini kita tidak benar. So good governance kita boleh capai, tapi apakah itu ukurannya? Good governance interference government di dalam life peribadi rakyat misalnya. Kita sekarang ni masalah semua government nak interfere, termasuk pemikiran apa yang dalam otak kita pun. Dan Perdana Menteri biasa cakap ISA perlu. Apa sebab kita perlu ISA? Sebab apabila mereka memikir, kita sudah boleh tangkap, tak payah tunggu mereka bertindak. So ISA is a law untuk detention, untuk you memikir benda yang kerajaan tak suka. Jadi kerajaan sampai ke otak kita pun dia nak kontrol. So good governance kita kena open up. Dan apabila masyarakat sudah terbuka dan masyarakat tidak lagi terima penyelewengan, kesalahan. Macam mana pula? Dulu ada satu kerajaan Marxis, ke komunisme dan sebagainya. Pun mereka mengatakan mereka good governance. Kalau kita nak guna argument tu, semua negara Islam, negara yang terteruk sekali dalam dunia, ada kita kata Islam tak boleh pakai, ada kita kata Islam kita perlu reject. Show me one Islamic country which is well run. Human rights yang teruk sekali negara Islam, corruption yang habis tinggi negara Islam, orang yang kena bunuh kadang-kadang hilang negara Islam. Adakah itu ukuran Islam tak guna? Pengamalannya, Raja. Okay, baik. No, that's exactly. Islam in theory, Islam in practice. Orang reject Islam berdasar kepada apa? In theory Islam is very good. In practice, negara-negara Islam, pemimpin-pemimpin Islam tak guna. Dari segi kepercayaan, soalnya dari segi Islam tu sebagai satu din, satu yang memang kita tak boleh tolak. Itu dari kita dalam Islam. Baik, saya terus tanya persoalan berikutnya, Raja. Apakah Raja percaya kepada anarkism? No. Kenapa? Anarkism dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita menentang kerajaan? Ya, dalam bentuk kita buat demonstrasi? Ya, maknanya kita tidak dikuasai oleh sesiapa. That one mana is, kita bebas bercakap, kita bebas melontarkan pandangan, pendapat dan sebagainya. You're talking about what? You're talking about street violence, you cerita pasal tidak ada law and order? What kind of anarchism are you talking about? Breakdown of law and order? No, I mean, maksud saya, dalam soal kepercayaan bahawa kita ini bebas sebebas-bebasnya. Maknanya kita tidak ada halangan, kita ada hak, kita tidak boleh menyuarakan apa saja. Termasuk yang seperti yang kita lalaungkan, seperti human rights dan sebagainya.